Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana. Hari ini saya ingin mengupas satu artikel daripada Berita Harian yang baru saja dikemukakan pada tahun 2019. Artikel ini bertajuk tentang anak-anak yang lambat berjalan. Seperti mana yang semua orang tahu, lebih-lebih lagi golongan ibu bapa yang mempunyai anak. Anak-anak mereka seharusnya mampu berjalan seawal umur mereka 16 bulan. Daripada belajar merangkak, berdiri sambil berpegang objek sehinggalah mampu berlari dan melompat. Sekiranya kanak-kanak ini belum mampu berjalan sehingga mencapai umur 16 bulan, ianya boleh dikategorikan sebagai kanak-kanak yang lewat berjalan. Walau bagaimanapun, anak-anak yang sedang membesar mengikut perkembangan kanak-kanak bukanlah perkara yang asing lagi bagi setiap ibu bapa. Akan tetapi, masalah yang ada pada anak-anak iaitu lambat berjalan amat membimbangkan kerana ianya melibatkan fasa perkembangan fizikal yang terpenting bagi kanak-kanak. Punca utama kanak-kanak lambat berjalan ini juga ada kalanya kanak-kanak kurang aktif dan kurang didedahkan dengan aktiviti luar. Dengan zaman teknologi yang lebih canggih, kanak-kanak sahaja sudah lebih bijak menggunakan telefon pintar dan gadget sebagai rutin harian mereka. Lebih-lebih lagi dengan zaman wabak COVID-19 ni, kanak-kanak tidak dapat untuk meluangkan masa dengan aktiviti yang lasak dan hanya duduk di rumah sahaja. Hal ini menyebabkan perancangan mereka terbatas dan kanak-kanak kurang bersenam. Oleh hal yang demikian, ibu bapa juga perlu menitik beratkan pengawasan yang secukupnya kepada anak-anak mereka dan boleh mengesan tingkah laku kanak-kanak sekiranya anak-anak mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk berjalan walaupun anak-anak mereka sudah mencecah umur 18 bulan. Antara tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, bayi tidak menggulingkan badan ke mana-mana arah ataupun duduk walaupun dengan pertolongan. Yang kedua, bayi tidak cuba untuk menarik perhatian kita semua dengan tingkah laku mereka. Yang ketiga, kanak-kanak tidak berminat untuk bercakap dan mengajuk percakapan orang sekeliling. Dari artikel ini dapat kita jelaskan dan kupas mengapa anak-anak mengalami masalah lambat berjalan. Justru itu, punca pertama yang menyebabkan anak-anak lambat berjalan adalah motor otot yang lambat matang. Sekiranya anda lambat berjalan, dia mungkin mempunyai otot yang lambat matang dan secara umumnya kanak-kanak tersebut mungkin dilahirkan secara pramatang dan mengalami sedikit kelewatan dari segi perkembangan fizikal secara keseluruhan. Punca yang kedua adalah tona dan kekuatan otot yang tidak normal. Terdapat 3 keadaan otot yang tidak normal iaitu hypertonia, distrofi otot dan hypotonia. Hypertonia merujuk kepada tona otot yang terlampau tinggi menyebabkan kaki bayi keras dan kaku ketika mereka ingin menyeimbangkan badan. Distrofi otot pula adalah satu penyakit yang boleh dikatakan sebagai keturunan dan mempunyai risiko untuk menjadi lebih teruk jika tidak dirawat lebih awal. Kebiasaannya, simptom ini akan muncul apabila kanak-kanak itu berumur 4 hingga 6 tahun. Yang ketiga, hypotonia pula berlaku apabila otot kanak-kanak terlalu lemah dan menyebabkan mereka kurang seimbang apabila berjalan. Punca yang ketiga anak-anak lambat berjalan pula adalah apabila kanak-kanak menggunakan bouncer ataupun walker. Sebenarnya kurang bagus untuk digunakan pada jangka masa yang lama kerana menurut pendapat sesetengah pakar, penggunaan alat seperti bouncer ataupun walker akan menyebabkan bayi kurang bersenam dan kurang bebas untuk berjalan ke mana sahaja. Hal ini menyebabkan otot kanak-kanak akan menjadi lemah dan mereka akan memerlukan masa yang lebih untuk menguatkan otot dan berjalan seperti biasa. Punca keempat anak-anak lambat berjalan adalah sifat semula jadi ataupun keturunan. Bayi lambat berjalan ini boleh jadi disebabkan oleh keturunan. Adalah kebiasaan bagi sesetengah bayi mengambil masa yang lama untuk mereka berjalan berbanding dengan bayi seusia mereka. Kanak-kanak ini juga mungkin lebih selesa untuk merangkak kerana mereka tidak ada keyakinan diri untuk berjalan dan belum bersedia lagi untuk berjalan seperti bayi-bayi yang lain.
Punca kelima yang menyebabkan anak-anak lambat berjalan adalah cerebral palsy. Cerebral palsy inilah adalah gangguan di mana otak yang terjejas sehingga mengganggu kemampuan terhadap koordinasi tubuh badan bagi mengawal pergerakan seperti berlari, berjalan dan sebagainya. Selalunya, gejala termasuk koordinasi yang lemah, otot kaku, otot lemah dan gegaran. Mungkin ada masalah sensasi, penglihatan, pendengaran dan bercakap kepada kanak-kanak tersebut. Oleh itu, bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah cerebral palsy, ianya boleh dikesan daripada peringkat awal, terutama sekali sekiranya mereka mempunyai risiko berkaitan seperti lemas semasa kelahiran ataupun kelahiran pramatang. Oleh hal yang demikian, gejala utama yang biasanya hadir pada kanak-kanak cerebral palsy adalah umumnya mengalami kekejangan otot serta kesukaran untuk menggerakkan anggota badan dengan baik. Justru itu, jika kanak-kanak yang lambat berjalan ini tidak dibantu dan disokong dari awal, ianya akan membuatkan kanak-kanak tersebut menjadi kurang aktif dan malas untuk bergerak dan hanya mengharapkan bantuan daripada orang dewasa sahaja. Oleh hal yang demikian, cara untuk membantu anak-anak berjalan adalah yang pertama, meminta kanak-kanak untuk duduk di bangku. Hal ini kerana apabila anak-anak sudah dapat duduk di bangku tanpa bantuan, sediakan bangku kecil untuk dia duduk tanpa sokongan pada bahagian belakang. Pastikan juga ada orang dewasa berdekatan untuk memantau sekiranya bayi tersebut jatuh daripada kerusi. Apabila kanak-kanak tersebut duduk di atas kerusi, kaki mereka harus menyentuh lantai sehingga dia dapat menolaknya dengan lutut dan pinggul pada sudut 90 darjah. Apabila kanak-kanak sudah duduk dalam kedudukan yang betul, ibu bapa dan orang dewasa perlu meminta mereka untuk mencapai dan mengambil apa sahaja barang yang ada di lantai, kemudian duduk di bangku semula. Latihan ini akan menguatkan otot kaki, punggung dan juga bahu bayi tersebut. Ianya juga akan membantu menyediakan kanak-kanak untuk meletakkan kakinya pada bahagian yang tepat untuk menyokong berat badannya. Cara kedua untuk membantu anak-anak berjalan adalah dengan cara cruising. Kanak-kanak boleh berjalan dengan cara cruising di samping sofa. Ibu bapa perlu meletakkan anak anda di sebelah sofa dan biarkan mereka untuk memegang sofa sambil berjalan untuk memberikan keseimbangan kepada kanak-kanak tersebut. Dengan perlahan-lahan, ibu bapa perlulah menggerakkan anak anda berulang-alik di sepanjang perabot dan di samping sofa tersebut untuk berjalan. Apabila kanak-kanak tersebut sudah terbiasa, ianya akan melepaskan tangan mereka dan melakukan aktiviti itu dengan sendiri. Cara yang ketiga untuk membantu anak-anak berjalan adalah berlayaran dan tendangan. Semasa bayi memegang perabot, semasa berlayar, letakkan bola di bawah sebelah kakinya. Pada mulanya, kanak-kanak tersebut akan menendang secara tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan, kanak-kanak akan mula mengangkat kakinya untuk menendang bola tersebut dengan sengaja. Cara yang keempat untuk membantu kanak-kanak berjalan adalah berjalan dengan bantuan. Ibu bapa perlu berdiri di belakang bayi dan meletakkan tangan ibu bapa pada lengannya. Dan kemudian tarik anak-anak anda tersebut kepada posisi berdiri yang betul. Seterusnya, ibu bapa perlu menarik satu lengan ke hadapan dengan perlahan. Kaki kanak-kanak mereka akan mengikuti secara semula jadi dan akan biasa untuk berjalan. Kesimpulannya, daripada artikel ini, ianya juga dapat membuka mindas kepada semua golongan ibu bapa agar sentiasa mengawasi tingkah laku bayi dan anak-anak mereka yang sedang membesar, lebih-lebih lagi melibatkan perkembangan fizikal kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Teguhanan, Pak. Teguhanan, Pak. Teguhanan, Pak. Pak, tunggu.